Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi yang berbahagia ini kita dibangunkan, diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan teristimewa dapat sama-sama kita duduk di hadapan kaca TV menonton Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru untuk menambahkan nilai baik pada diri kita, mempelajari sesuatu yang sangat-sangat bermanfaat bersama bintang-bintang ilmuwan yang kita bawakan khas kepada penonton-penonton semua. Baik. Okey, pada hari tanggal 28 Jun 2022 bersama dengan Selasa pada ketika ini kita membawakan topik perbincangan berkenaan dengan tema akhlak, iaitu tema perbincangan ataupun topik perbincangan kita viral biar berpada. Bagaimana kupasan dan perbincangan apa yang viral itu dan apa yang perlu sekadarnya dan berpada itu. Sebentar lagi kita akan kongsikan kepada penonton-penonton semua. Baik, jika anda ingin bertanyakan soalan, boleh pergi ke dua saluran kita seperti biasa. Untuk buat panggilan boleh pergi ke 1-800-8816-77 untuk buat panggilan dan tunggu sehingga talian dibuka seperti biasa. Dan untuk bertanyakan di ruangan komen di Facebook rasmi kita di Facebook Tanyalah Ustaz TV3, boleh tulis di ruangan komen persoalan-persoalan yang ingin anda ajukan, tetapi pastikan sesuai dengan topik perbincangan kita. Jangan terlalu panjang kerana mudah untuk panel, dan saya bacakan kepada ahli panel kita untuk kita menjawab, dan pastikan satu orang satu soalan, kita nak raikan semua sahabat-sahabat kita yang datang cantik. Baik, okey, siapa bintang ilmuwan pada hari ini? Tak lain dan tak bukan, biasa kita lihat dengan trademarknya sedikit sengit songkoknya begitu. Baik, okey, kita bersama dengan Ustaz Azam Al-Kankari. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Azrin sihat ya? Alhamdulillah sihat. Dia sebenarnya ni trademark Johor. Trademark Johor? Dia songkok miring. Songkok dia ada miring. lagu sebenarnya tapi tak nak lah pagi-pagi ni. Dia biasanya mana-mana songkok boleh ataupun biasanya songkok tinggi? Dia tak kisah. Tak tapi kisah. biasa kami di Johor ada songkok 4 inci, 4 inci setengah. Dia ada miring sikit. Tapi tak tahulah, saya memang daripada kecil pakai dia tojek gini. Dia kalau tegak rasa sengit, tapi kalau sengit rasa tegak. Begitulah dia. Dia sebut bukan sengit tapi miring. Miring sikit lah. Miring sikit. Oh. InsyaAllah. Moga manfaat insyaAllah. Baik, pembentukan cara sebut tu katanya. Baik. Okey, untuk permulaan mesti penonton-penonton, Ustazah, mesti penonton-penonton dia bertanya, dia kata viral biarlah berpada. Viral tu maknanya dah menyeluruh luas, semua orang tahu. Memang kalau kata Malaysia tu mungkin kurang-kurang 90% dah tahu kalau viral tu kan. Tapi berpada ni maknanya terhad. Mungkin ada sesuatu yang cuba dikongsikan. Silakan. Baik, menarik. Terima kasih Hazrin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Apa khabar semua para penonton setia rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia, Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan para penonton, moga-moga seperti mana Da'i Azrin katakan tadi, pagi ini tuan-tuan kita mulakan hari kita dengan majlis ilmu, dan saya yakin para peminat Tanyalah Ustaz yang setia menonton ini tertanya-tanya dan tertunggu sebenarnya tiap-tiap hari. Ya, dia bukan, walaupun tukar-tukar panel dia seronok sebenarnya. Nak topik hari ni pula viral biar berpada. Ya. Maknanya tuan-tuan dan puan, viral ni apa? Kadang-kadang orang tanya, Ustaz, viral ni apa? Tuan-tuan dan puan buat tenang. Saya akan beritahu secara definisi bahasanya. Apa maknanya tuan-tuan dan puan? Viral ini adalah diambil daripada perkataan virus dan juga virtual. Ini sejarah sebenarnya tuan-tuan dan puan. Virus dan juga virtual. Apa makna virus? Virus ini adalah benda yang tersebar. Mudah untuk tersebar. Itulah virus. Dan kalau kita tahu dengan virus COVID, virus influenza, bagai-bagai penyakit ini dia mudah tersebar. Dan juga dia gabungan antara perkataan kedua adalah visual. Visual ini adalah maya. Bagaimana kita secara maya ini benda yang tidak nampak tetapi kita dapat bersama. Itu sebab tuan-tuan dan puan,
virus campur dengan virtual, maka jadilah viral. Dan viral ini adalah perkara yang tersebar dengan meluas dalam keadaan kita tak nampak. Dan pastinya tuan-tuan dan puan, kalau kita lihat perkataan viral dulu-dulu ya, dan Azrin, tahun 2000 awal-awal dulu, dia tak berapa popular. Betul. Tak berapa popular tuan-tuan dan puan. Tapi dia mula popular di alam maya ini sejak tahun 2017. Mana seawal 2017 dia telah popular. Dan sebenarnya tuan-tuan dan puan, dalam satu kenyataan yang berdasarkan saya baca kenyataan dalam muzakarah Munshi Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2016, antara pengarah mengatakan, DBP mengatakan bahawa perkataan viral ini telah ditukar kepada bahasa yang digunakan, iaitu tular. Jadi bahasa viral, perkataan tular. Dia samalah juga dengan perkataan selfie digunakan dalam bahasa Melayu kita itu swafoto ataupun booth ataupun dipanggil reruai dan sebagainya. Jadi ini ada segi pengkayaan bahasa lah. Jadi bila mana topik kita ini viral biar berpada, kita akan membicarakan dengan lebih luas bagaimana kita nak berhati-hati apabila perkara itu viral. Dan viral ini juga ada dua, ya, satu yang baik dan satu yang tak baik. Dan apakah hukumnya dan bagaimana antara tips dan adab untuk berhadapan dengan perkara viral dan sebagainya. Jadi saya rasa mungkin saya akan jawab persoalan tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Baik, sebab itulah bila mana Ustaz Azam sebutkan tadi bagaimana etika, bagaimana akhlaknya, bagaimana etika dan situasi bila mana kita nak memviralkan satu benda itu, baik ataupun buruk itu. Sebab itu kita bawakan perbincangan pada hari ini, viral biarlah berpada, sebab kita nak menegur anda bukan salah, bukan silap sebenarnya nak memviralkan sesuatu, tetapi ada 3 perkara lah. Yang pertama kita tengok intipatinya, yang kedua caranya, dan yang ketiga kepada siapa yang kita nak berikan info-info tersebut supaya kita tak tersilap dalam nak menyebarkan sesuatu. Baik. Okey, untuk soalan pertama, mari terus kita tinjau di Facebook rasmi Tanyalah Ustaz TV3. Kita lihat dari sahabat kita ya. Kita tinjau. Puan Rahimah Saud katanya, Assalamualaikum. Ada 2 soalan. Selain memviralkan dalam media, adakah saluran-saluran lain juga dikira viral? Bilakah viral dikira minima tahapnya dan bila pula penggunaannya maksima? Terima kasih diucapkan kepada Puan Rahimah atas soalan yang ditanyakan. Ini untuk pembukaan pada hari ini. Silakan Ustaz. Baik, subhanallah, Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih kepada sahabat FB kita Puan Rahimah Saud ya atas pertanyaan yang luar biasa. Tuan-tuan dan puan, bila mana kita membicarakan tentang viral, tentang tular dan sebagainya, suka untuk saya mulakan daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Apa Nabi kata? An Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, an Nabi Muhammad SAW qala man dalla ala khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Hadis Imam Muslim. Apa Nabi kata? Maksudnya daripada Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, apa Nabi kata? Sesiapa yang menunjukkan kepada kebaikan, ia mendapat ganjaran pahala seumpama pahala orang yang mengikutinya. Hadis Imam Muslim. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan, kita bawa kebaikan, kita viralkan kebaikan, kita tularkan kebaikan, pastinya kebaikan itu orang guna, orang manfaatkan, orang lakukan, maka pahala itu terus dikira sebagai wakaf pahala. Dan bila mana soalan ditanyakan, apakah saluran lain, media, bagai-bagai ini dikira sebagai pahala? Ya. Maknanya tuan-tuan dan puan, sebelumnya ada dunia maya seperti hari ini kan, laman-laman sosial dan sebagainya, adanya macam-macam lah, malah nak sebut je Azri ni penonton, memang pelik-pelik kadang-kadang kita pun tak jangka. Tapi inilah dunia sekarang, teknologi yang ada ini digunakan untuk kebaikan, untuk dimanfaatkan kepada kita semua. Jadi ada ke tak ada ditulakan? Ya. Sebelum, minta maaf cakap Azim, para penonton ya, sebelum adanya dunia laman sosial sebagainya, dunia maya ya, mungkin yang menonton di FB dan sebagainya ini, kita ada yang broadband bergerak tu ya, yang duduk dekat bawah pokok rambutan ada pangkin. Ini zaman dulu lah. Itu jam tak ada lagi tak ada lagi telefon, tak ada lagi bagai semua, tak ada. Jadi apa hiburan mereka? Duduk sembang. Bila duduk sembang, dia akan cerita lah. Waktu petang tu dia akan kumpul daripada pagi punya cerita sampai waktu petang duduk menyembang. Itu dia panggil ahli mesyuarat tingkap dan sebagainya. Cumanya sejauh mana dia memviralkan perkara yang baik atau perkara yang buruk. Sebagai contoh, di dunia masa sekarang ini tuan-tuan dan puan, kita ada Facebook. Minta maaf cakap, sejauh mana kita memanfaatkan Facebook? Kalau tuan-tuan dan puan follow Facebook Tanyalah Ustaz TV3, alhamdulillah, hari ini menonton, tekan button share, tag rakan-rakan yang lain, ataupun beri link FB, ataupun ajak semua.
jiran, tetangga, anak-anak semua bangun. Jom kita tengok, tanyalah ustaz. Maka kita telah mentularkan, telah memviralkan perkara yang baik. Dan inilah tuan-tuan dan puan, bila mana kita nak tanya apakah antara tahap minimum dan sebagainya, saya nak kongsikan bagaimana cara kita untuk menyebarkan satu berita untuk tujuan viral. Apa caranya? Saya nak kongsikan, tuan-tuan, ada 3. Boleh Azrin ya? Boleh, boleh, silakan. Mana tahu dia nak ada next question pula kan, dengan izin. Baik, tuan-tuan dan puan, ada 3. Biasanya ada akronim. Ya, betul. Lah, saya pun nak cerita ni. NST. NST bukan News Straight Time, tuan-tuan ya. NST apa dia, tuan-tuan dan puan, para penonton? N yang pertama, bila mana kita nak viralkan satu perkara, apakah tahap maksimum, minimum dan sebagainya? N yang pertama adalah niat kena betul. Niat kena betul. Kita nak tularkan satu perkara, tengok apa niat kita. Kalau niat kita untuk memburukkan orang, kalaulah niat kita untuk menjatuhkan orang, maka ini hukumnya haram. Itu sebab tuan-tuan dan puan, tular atau viral ini dari 2 hukum. Satu hukumnya biasa harus, maknanya untuk kebaikan dan sebagainya, maka ini satu benda yang baik. Dan kalau tuan-tuan ajak orang menuntut ilmu sebagainya, maka dapat pahala insya-Allah. Seperti mana yang dinyatakan dalam hadis yang saya sebutkan di awal tadi. Betul. Dan kalaulah kita menyebarkan keburukan, minta maaf cakap tuan-tuan ya, kita sebarkan keburukan, buruk dan sebagainya, niat tak betul, makanya tuan-tuan dan puan, inilah yang akan merosakkan pemikiran dan juga akhlak kita. Itu sebab tuan-tuan dan puan, Nabi SAW menyatakan, kalau kita lihat dalam kitab hadis 40 Imam Nawawi, hadis yang pertama, apa Nabi kata? Innamal a'malu binniyat, ila akhir hadis. Setiap amalan itu mesti disertakan dengan niat. Tengok apa niat kita. Kalau kita tularkan, kita viralkan satu perkara, niat untuk buruk korang, maka masalah. Itu N yang pertama. Yang kedua apa dia Azrin tadi? Yang kedua S, tuan-tuan dan puan. S apa yang kedua? Semak kebenaran. Semak kebenaran. Kita nak tularkan, kita nak viralkan satu perkara, kita kena semak kebenaran itu. Kita kena lihat kesohihannya. Itu sebab tuan-tuan dan puan, Allah SWT menyatakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. Ayat ini sangat popular. Apa Allah Ta'ala kata? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, ila akhir ayat. Dalam surah Al-Hujurat ayat 6, apa Allah Ta'ala kata? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa satu berita, maka selidikilah dia. Maknanya selidiklah dia, siasat betul-betul, semak kebenarannya. Adakah ini cerita benar? Kita lihat siapa yang berautoriti. Contoh, membicarakan tentang kesihatan, kita kena tengok badan autoriti kesihatan. Bicara bab agama, kena tengok badan autoriti agama dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan, S yang kedua adalah semak kebenarannya. Dan T yang terakhir, tuan-tuan dan puan, ini yang paling penting. Apa dia? Iaitu tidak gelojoh. Ini paling penting, tuan-tuan dan puan. Kadang minta maaf cakaplah, ada orang kita ni, bila dapat ni, dia nak jadi orang pertama, tuan-tuan ya. Dia rasa macam, ustaz, saya rasa saya nak jadi orang pertama lah. Sebab apa? Sebab inilah cara kita untuk menyebarkan. Tuan-tuan, orang yang gelojoh ini sebenarnya dia akan menyebarkan tergesa-gesa. Tuan-tuan, Nabi kata dalam satu hadis, dan diriwayatkan daripada Anas bin Malik, bahawa Nabi SAW bersabda, mafhumnya, maksudnya, ketenangan datangnya daripada Allah, sedangkan tergesa-gesa, gelojoh itu datangnya daripada syaitan. Hadis Al-Baihaqi. Maknanya tuan-tuan dan puan, janganlah kita menjadi orang pertama untuk menyebarkan satu perkara. Tuan-tuan, jangan gelojohlah, jangan tergesa-gesa. Jadi yang pertama, niat kita untuk apa? Kemudian yang kedua, S yang kedua, semak kebenaran tu. Adakah benar ke tak benar? Kalau betul, alhamdulillah, teruskan. Tetapi yang ketiga yang paling penting, jangan gelojoh, jangan tergesa-gesa. Kita kena bertenang, semak betul-betul, barulah kita sebarkan. Kita takut tuan-tuan, sebab kita tergesa-gesa itu menyebabkan kita memviralkan perkara yang dusta. Na'udzubillah min zalik. Wallahu a'lam. NST ya. Niat yang baik, semak kebenaran dan tidak gelojoh dalam nak menyebarkan sesuatu perkara. Saya rasa 3 perkara ini sudah pun menjadi orang kata pasak awal ataupun tunjang utama dalam perbincangan kita. Jadi untuk meneruskan perbincangan selepas ini, teruskan bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, berehat seketika, jangan ke mana-mana. Terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua keluarga besar Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Yang saya dapat rasakan, gelombang ataupun aura penonton-penonton yang dalam keadaan bersemangat dan juga ceria pada pagi ini sampai ke studio kita. Kerana ialah bila mana yang menonton di Facebook dan juga menonton di kaca TV pada ketika ini, semuanya dalam keadaan ingin tahu
dan dalam hati tu membuat-buat, dia kata cepat Ustaz Azam teruskan perbincangan, mesti dalam hati sedang bermain-main seperti itu. Tapi tak apa, kita akan teruskan. Baik, kalau tadi ya kita melihat tentang NST berkenaan dengan niat yang betul, semak sebelum sebar dan tidak gelojoh, dan saya nak ambil yang kedua, iaitu semak sebelum sebar ataupun semak kebenaran sesuatu berita itu. Terjadinya hari ini situasi dia Ustaz Azam, dia bila mana ada satu benda yang dia dengar, contohnya berlaku satu benda kepada si fulan bin si fulan. Jadi dia ni pun kata, laman web ni yang sebarkan, Instagram ni yang sebarkan, Facebook ni yang sebarkan. Takkan silap lagi, dia kata viralkan saja. Dia tak pergi tanya pada orang empunya badan ataupun tanya pada yang lebih mengetahui dengan betul-betul tepat. Dia tengok kepada orang lain dan tidak pergi kepada tuan empunya badan. Mungkin ada kesilapan di sini, mungkin sedikit ulasan di Ustaz Azam. Silakan. Baik, terima kasih Azrin. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, tuan-tuan dan puan, para penonton, kita tak nafikan, kadang-kadang kita pun begitu juga. Ya, kita tengok kadang ni, ni betul ni, dia yang cakap. Barangkali betul lah agaknya ya. Itu sebab tuan-tuan dan puan, Nabi menyarankan kepada kita dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Hafs bin Asim radhiyallahu anhu. Sabda Nabi SAW, apa Nabi kata, kafa bil mar'i kaziban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Hadis riwayat Imam Muslim. Apa maksudnya tuan-tuan dan puan? Nabi kata, cukuplah bagi seorang itu digelar sebagai pendusta apabila menceritakan semua yang didengarinya tanpa menyelidikinya, tanpa tabayun. Hadis riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan, adakah kita nak digelar sebagai penipu? Itu sebab dapat satu perkara, kadang-kadang minta maaf ya Azrin, para penonton, ada setengah orang memang suka memviralkan. Ni berlaku kepada para asatizah. Kadang-kadang dia kata asatizah bercakap tentang perkara itu. Hakikatnya ustaz tu tak bercakap pun. Kadang-kadang ustaz tu tak ada terlibat pun dengan kenyataan tersebut. Tetapi bila kita tularkan, kita viralkan, akhirnya tanpa menyiasat siapakah yang mulakan perkara itu, adakah betul ustaz itu yang bercakap sebagainya, maka ini bahaya tuan-tuan dan puan. Itu sebab perkataan tabayun ini dia bukannya tibayun kan. Tuan-tuan, ada orang suka tibai aja semua orang. Akhirnya minta maaf cakap kan, tibai ni maknanya apa tuan-tuan? Dia belasah ajalah kata orang Johor. Maknanya tuan-tuan dan puan, dia buat aja apa pun. Tapi hakikatnya kita kena tabayun. Sebagai contoh, apa yang Da'i Azrin sebut, mungkin ada kenyataan keluar muka dia, tiba-tiba ada satu kenyataan, kata-kata ya ke tak kalah Azrin cakap macam tu, contohlah kan. Maknanya tuan-tuan dan puan, kita kena siasat dulu, tanya dia secara bersemuka. Kalau kita kenal ustaz, tak kenal dia, kita tengok kenyataan rasmi dia, mungkin di laman sosial dia secara peribadi. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan, minta maaf cakap, ada yang palsu dan sebagainya. Jadi apa pun ya Da'i Azrin, para penonton, kita kena sentiasa selidik, kita kena semak sejauh mana kebenaran dan pastikan kita melihat kepada badan otoriti dan kembali kepada orang itu sendiri. Wallahu a'lam. Sebab itu menarik pasal Ustaz Azam tadi komen tentang perkara tersebut, ialah sebab zaman sekarang ni orang dia dah mula hilang rasa takut, hilang rasa risau dan hilang rasa macam biarkanlah apa yang nak berlaku, janji aku nak jadi orang yang pertama dalam nak menyebarkan sesuatu. Kalau aku orang hujung-hujung dia kata tak seronok dah lah sebab semua orang dah tahu. Kan ini tak 2 pagi dia lah. rasa seronok kalau dapat yang pertama kan. Macam dia orang paling penting lah. Dia adalah important people. Sebab itu bila mana dia dapat menyebarkan tu, dia akan rasa macam tambah pula orang tulis kat bawah tu, ya ke banyak pula orang komen kata. Patut orang tanya dapat mana, bilik sebelah. Pada bilik mana pun tak tahu kan. Itu bahaya tuan-tuan dan puan ni. Astagfirullahalazim. Baik, sidang penonton, talian sudah pun dibuka dan kita sudah pun ada pemanggil yang pertama. Baik, kita mulakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Azrin dan Ustaz Azam Al-Kari. Alhamdulillah. Saya Omar Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Faham. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Haji. Ya baik, alhamdulillah sehat. Nah, warga saya orang di sana. Alhamdulillah. Jadi soalan saya begini Ustaz. Dalam media sosial ini ataupun di viral ni, biasanya berita yang kita terima tu kita tak pasti dan tak ditabayun. Itu yang jadi masalah Ustaz. Sebab kata Ustaz tadi, kalau orang dulu dia ada ahli majlis mesyuarat tingkah, dia melalui mulut, dan sekarang di media sosial dia tidak melalui mulut, hanya melalui jari jemari itu. Soalan saya Ustaz, apakah daripada kita bercakap antara mulut ke mulut ataupun macam orang dulu-dulu, dan
yang sekarang secara viral ataupun dikatakan secara alam media sosial ini, alam maya ini, Ustaz, sama ke dia punya ni orang kata dosanya? Contohnya kalau kita dulu orang kata kalau tak betul tu fitnah, kalau betul tu mengumpat. Jadi dua-duanya tak boleh. Jadi adakah antara mulut dan viral ini sama jadi sebenarnya statusnya, iaitu apa yang kalau sekiranya tak betul jadi fitnah, dan kalau betul pun menjadi apa yang kata mengumpat ini, dan dosanya adalah sama ke bagaimana ke Ustaz? Itu soalan saya, Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Omar atas soalan yang diajukan kepada Al-Fadhil Ustaz Azam. Betul juga, sebab bila kita biasa dengar teguran adalah tentang lidah. Betul. Tentang mulut, lidah yang mana bercakap perkara-perkara yang tak elok, tapi tak ada pula berkenaan dengan menulis viral menggunakan jari jemari kutak berhaluan. Itu lagu Jamaah Bilah. Alamak. Baik, silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih Dan Azrin serta Tuan Haji Omar. Alhamdulillah, moga sentiasa sihat insya-Allah, moga Allah berkati. Terima kasih Tuan Haji atas soalan yang sangat luar biasa. Betul tuan-tuan dan puan, ya. Kalau kita bicarakan dulu, memanglah minta maaf cakap tuan-tuan, ya, kita jaga mulut. Ya, mulut ini itu sebab ada patah Arab kata lidah ini seperti pedang, ya. Tajamnya itu seperti pedang. Lidah ini boleh mengoyakkan hati orang. Betul. Lidah ini juga boleh menyebabkan orang sakit hati. Lidah ini juga boleh menyebabkan orang memang dahsyatlah tuan-tuan, ya. Lidah lembut, jangan disangka ia tidak dapat menyucuk hati yang lembut. Oh gitu. Kan? Maknanya tuan-tuan dan puan, bila mana kita bicara bab lidah itu, betul lah, memang tak nafi. Lidah ini juga antara yang perlu kita jaga. Ya, antara kalau kita belajar ilmu tasawuf, antara punca banyak dosa ini adalah daripada lidah dan juga kemaluan. Ini memang kita tahu. Tetapi tuan-tuan dan puan, jangan kita lupa, dunia akhir zaman ini semuanya on gadget. Semuanya cakap orang putih dengan izin lah tuan-tuan, ni on the fingertips, ya. Ya aku ni kan. Kan maknanya tuan-tuan dan puan, semuanya dengan Azrin, ujung jari. Kadang-kadang dia tak bercakap pun. Itu sebab tuan-tuan dan puan, inilah dipanggil jahiliah moden. Zaman dulu tuan-tuan dan puan, minta maaf cakap, mana-mana ceramah saya tempat pergi, saya ceramah merata seluruh Malaysia, saya banyak cakap perkara ini. Apa dia? Tuan-tuan dan puan, zaman dulu orang nak melakukan kejahatan, orang nak buat maksiat, dia perlu keluar daripada rumah. Perlu keluar tuan-tuan dan puan, dia nak cari melakukan apa-apalah, ya, minta maaf cakap, nak mengumpat ke bagai, kena jumpa orang dulu. Sekarang tak payah tuan-tuan, ya, duduk bilik pun boleh berdosa dengan mengumpat. Apa dia? Buat dalam WhatsApp group. Kan akhirnya WhatsApp group, kan dalam tu ada WhatsApp group kampung, tapi dikeluarkan, siap-siap dikeluarkan imam, ketua kampung semua dikeluarkan. Kan dia je kan, la ilaha illallah. Tuan-tuan, duduk rumah pun boleh dikira sebagai dosa. Kerana apa? Walaupun tak jumpa. Inilah jahiliah moden. Itu sebab tuan-tuan puan, antara hadis Nabi SAW, Nabi katakan apa tuan-tuan? Daripada Al-Mughirah bin Syu'bah, berkata Nabi SAW bersabda, Nabi kata, maksudnya, sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian derhaka kepada ibu. Itu yang pertama. Menguburkan anak perempuan hidup-hidup. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi kata, mempercayai setiap khabar yang tidak tentu sumbernya. Dan yang seterusnya, banyak bertanya dan menyaya-nyayakan harta ini boros. Hadis Imam Bukhari, hadis sahih. Maknanya tuan-tuan dan puan, saya nak tekankan apa dia? Mempercayai setiap khabar yang tidak tentu sumbernya. Kadang-kadang kita dengar tuan-tuan benda yang viral ini, tanpa kita siasat, akhirnya kita tularkan. Kadang-kadang dalam grup WhatsApp, ataupun di grup FB, kan, di IG dan sebagainya, tu kan tekan share, cepat betul nak share, cepat betul nak copy paste. Bila tanya apa sumbernya, dari mana dapat ni? Oh, ini bilik sebelah punya. Kadang-kadang panjang betul, ritmo. Tak habis-habis ritmo tu kan. Itu sebab tuan-tuan dan puan, berhati-hatilah. Kita tak nak menjadi, sepatutnya teknologi itu tuan-tuan dan puan memberikan kebaikan kepada kita. Maknanya di mana kita berada, kita boleh menonton, tanyalah ustaz, dengan menyaksikan di FB secara live sebagai contoh. Mungkin dalam perjalanan ke tempat kerja pada ketika ini, dan perjalanan ke kebun ataupun tengah berjoging sebagainya, kita boleh menonton di mana-mana. Tapi kita tak nak teknologi ini tuan-tuan dan puan menyebabkan kita menjadi pencetus dosa. Nauzubillah min zalik, paling kita takut kerana laman sosial, kerana teknologi ini juga menjadi wakaf dosa kita untuk pencen kubur. Na'udzubillah min zalik. Itu sebab ibu ayah, tuan-tuan dan puan, para penonton, bersamalah kita menjaga tangan kita, mulut kita, telinga kita, mata kita daripada melakukan maksiat,
bukan saja maksiat yang kita nampak, tetapi dalam waktu yang sama bila mana kita menyebarkan perkara yang boleh merosakkan, ini juga satu maksiat. Wallahu a'lam. Moga Allah lindung kita semua, insya-Allah. Insya-Allah. Saya biasa jugalah kan scroll betul scroll melihat di ruangan media sosial. Betul. Di Instagram, di Facebook. Kadang-kadang bila mana kita tengok satu benda baik tu, dia punya share dia adalah 5, betul, 7, ya Allah, kan 10, paling banyak pun 15 lah, boleh tahan lah 15. Okeylah. Tapi kalau yang benda tak baik ataupun benda yang aib ataupun benda yang memalukan seseorang, biasanya dia 5 juga, tetapi paling sikit 5,000. Allah. 7 juga, tapi 7-nya tu adalah 7,000. Ataupun 15 juga, tapi 15,000. Itu yang bahaya, Azrin. Maknanya itu sebab, minta maaf cakap lah kan, kadang-kadang orang kita ni, dia suka apa, Azrin, viralkan benda-benda yang, minta maaf cakap lah, benda yang mengarut dan sebagainya. Ini kita tak nak. Itu sebab tuan-tuan perpada lah. Kembali kepada tajuk kita tadi kan, lah, tapi berpada. Sepatutnya yang baik itu yang berpuluh-puluh ribu, ratus ribu. Yang jahat itu adalah kita simpan dan kalau boleh delete ataupun padamlah dari ruangan tersebut. Baik, kita lihat di Facebook dari sahabat kita, Sahziatul Sidi. Kita lihat soalannya. Assalamualaikum Ustaz. Katanya, bagaimana untuk kita berhadapan dengan segelintir rakan-rakan yang suka berkongsi perkara yang aib yang diviralkan? Apakah cara untuk kita mengelakkan perkara itu diperbualkan, bimbang menjadi satu dosa fitnah jika perkara itu tidak benar? Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Sahdiatul Sidi atas soalan yang diajukan. Rakan-rakan pula jadi puncanya. Silakan. Allah Rabbi Allah, masa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan, soalan yang sangat baik daripada Sahdiatul Sidi. Terima kasih. Soalan ini bagi saya baguslah. Dia membuka pemikiran kita supaya berhati-hati. Itu sebab tuan-tuan dan puan, kalaulah ada orang ajak mengumpat, kalau boleh angkat kaki jalan kan. Tapi kadang-kadang itu yang paling seronok kan. Ya Allah, na'udzubillah min zalik. Saya cakap untuk diri saya lah tuan-tuan ya. Kadang-kadang kita rasa, wah ini yang paling best ni. Nak tinggal rugi pula. Nak tinggal rugi macam cerita hot aja kan. Kan. Ini macam best ni kan. Ya Allah. So, lepas tu Ustaz, yang kawan tu pula dia sebut, dia kata, aku ni bukan nak mengumpat. Itu aku yang nak cerita je. Tapi kau jangan cerita dengan orang. Lepas tu orang tu pula cerita dengan orang, jangan cerita dengan orang. Itu sebab tular tuan-tuan ya. Itu sebab viral. Na'udzubillah min zalik. Itu viral secara offline. Kita yang paling risau sekarang ini adalah secara online. Kadang-kadang dalam grup WhatsApp, betul lah, dalam grup WhatsApp ada orang apa mengajak bagai-bagai. Tuan-tuan dan puan, kita nak viralkan suatu perkara ni ada adabnya. Ada adabnya. Kita tak boleh suka-suka Azrin ya. Sebab apa? Bila mana dalam satu hadis Nabi SAW, apa Nabi kata? Hadis ni panjang. Hadis ni berstatus hasan yang diriwayatkan daripada Abu Daud, daripada Abu Barzah Al-Aslami. Dia berkata, Nabi SAW bersabda, maksudnya apa tuan-tuan dan puan? Wahai orang-orang beriman dengan lisannya, wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya, namun keimanannya belum masuk ke dalam hatinya, jangan kalian mengumpat seorang Muslim dan jangan pula mencari-cari kesalahannya. Sebab siapa saja mencari-cari kesalahan mereka, maka Allah akan mencari-cari kesalahannya. Maka siapa saja yang Allah telah mencari-cari kesalahannya, Allah tetap akan menampakkan kesalahannya meskipun ia ada di dalam rumahnya. Hadis riwayat oleh Imam Abu Daud. Hadis ini berstatus hasan. Subhanallah, tuan-tuan dan puan. Kalaulah kita suka membuka aib orang, kita suka memburukkan orang, akhirnya menyebabkan orang itu terasa, dan akhirnya kalau benda tak betul boleh menyebabkan fitnah dan sebagainya. Itu sebab tuan-tuan dan puan, nak tularkan satu perkara, janganlah sampai kita merosakkan keimanan kita. Nak memviralkan suatu perkara, janganlah sampai kita merosakkan akidah kita. Itu sebab saya nak kongsikan ada adab-adab untuk memviralkan satu perkara. Ada 3, tuan-tuan dan puan. PTM kan. PTM tuan-tuan dan puan ya, bukan program transformasi minda ya. Kan? Baik, minta maaf saya menjelaskan Ustaz tentang PTM tadi tu. Baik. Yang mana untuk kita kongsikan, mungkin kita boleh beri laluan kepada penonton-penonton untuk berehat seketika. Boleh. Tak ada masalah. Jadi nak tahu PTM kena terus bersama kami insya-Allah. Kita pun beruang kepada Al-Fadhil Ustaz untuk berehat seketika. Jadi kita akan kembali selepas ini bersama Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Jangan ke mana-mana, insya-Allah. Baik, mungkin ada di antara penonton-penonton yang sudah pun terasa sesuatu pada pagi ini, yang mana aku sebelum ni banyak tekan butang share ataupun kongsi
tetapi aku terlupa nak semak dan nak perhatikan adakah apa yang aku sebarkan itu perkara yang baik ataupun tidak. Jadi, bagaimana untuk kita memperbetulkan keadaan seperti itu? Mungkin nanti kita akan lanjutkan dengan perbincangan yang seterusnya. Bila mana sudah pun menyebarkan sesuatu, apa yang patut kita lakukan selain daripada rasa bersalah, cara untuk memperbetulkan kembali keadaan tersebut. Baik, sebelum kita pergi kepada perkara itu kita nak tengok balik berkenaan dengan PTM sebentar tadi. Apa sebenarnya PTM dan apa yang terkandung dalam 3 akronim ini? Silakan Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Terima kasih dan Azrin, para penonton yang setia. Daripada tadi mungkin rasa macam dah buat nota dah ni kan, tapi kena headline pula kan apakan daya tuan-tuan ya. Jadi saudari, tuan-tuan dan puan, para penonton. Bila mana kita bicarakan tentang adab seperti soalan sebelum tadi kan, adab bagaimana kita untuk memviralkan satu perkara. Tuan-tuan, nak viral boleh, tapi pastikan viral itu adalah perkara yang bermanfaat. Kita nak viral boleh, nak tularkan boleh, tapi pastikan benda yang baik. Seperti mana Dai Azrin katakan tadi kan, bila mana kita membicarakan tentang kebaikan dalam Facebook kita, Instagram, di WhatsApp, grup dan sebagainya, nak cerita benda baik ini, kita teruskan, tak ada masalah, kerana inilah viral yang baik. Tetapi adabnya bagaimana? Pastikan tuan-tuan dan puan, antara garis panduan kita untuk memviralkan suatu perkara, PTM. P apa yang pertama? P yang pertama mestilah patuh syariah. Ini yang paling penting. Patuh syariah ni apa dia tuan-tuan dan puan? Iaitu ikut syariat Islam, menutup aurat, dalam keadaan waktu yang sama kita tidak menyebabkan benda yang berdosa lah. Ini kita kena faham tuan-tuan dan puan. Ia patuh syariah. T yang kedua apa dia tuan-tuan dan puan? Tidak mengaibkan. Ini yang paling penting tuan-tuan. Tidak memalukan orang dan tidak malukan diri sendiri. Ini kadang-kadang suka viral benda-benda yang mengaibkan diri sendiri. Minta maaf cakap, orang lain tak tahu pun rumah kita ni bersepah. Kan? Rumah bersepah, ya Allah, berlonggok kata orang Johor kan. Berlonggok baju tak ada lipatnya. Ya, 3 longgok, 4 longgok kat rumah. Tapi dia boleh up story pula. Oh, banyaknya baju hari ni. Tak ada orang ke nak tolong kita lipat? Tak. Untuk apa kita mentularkan, memviralkan Allah dah tutup aib kita, kita pula memededahkan aib kita kepada orang. Kita pula cerita ke orang yang rumah kita bersepah, kita pula cerita ke orang yang kita ni memang gitulah cerita je kan. Memang tak berapa nak rajin lah tuan-tuan dan puan ya. Tak perlu cerita ke orang semua benda apa yang ada dalam rumah dan sebagainya. Itu sebab ibu ayah tuan-tuan dan puan, tidak mengaibkan, tidak memalukan orang. Ini yang paling penting. Tidak memalukan diri sendiri. Itu T yang kedua. M yang terakhir tuan-tuan dan puan, ini yang juga antara yang penting, itu menjaga sensitiviti masyarakat. Ini orang kita kadang buat benda, minta maaf cakap, pengisian ataupun bahasa laman sosialnya konten tuan-tuan, ya, konten yang mengarut. Konten mengarut sekarang ni kan, joget-joget kan. Bukan boleh, ya Allah, na'udzubillah min zalik kan. Yang perempuannya belum lagi terkinja. Saya minta maaf lah. Kadang-kadang benda yang lakukan itu sensitif lah. Benda yang lakukan itu sensitif. Saya lagi sensitif, minta maaf cakap tuan-tuan dan puan, kalau suka memviralkan benda-benda yang melibatkan anak-anak. Saya seorang guru agama kerajaan negeri Johor, mengajar di sekolah agama di daerah Tangkak. Tuan-tuan, saya cukup menjaga perkara ini. Kita tak nak mentularkan, barangkali saya kata apa, kadang-kadang benda yang mengaibkan. Saya sensitif lah bab ini tuan-tuan ya. Kadang-kadang kita rasa benda itu kelakar. Tapi bayangkan kalau mak ayah budak itu rasa benda itu mengaibkan anak dia, apa perasaannya? Itu sensitif orang. Jadi tuan-tuan, kita jangan buat benda konten mengarut dan juga konten yang tidak ikut budaya kita. Banyak tuan-tuan ya, tidak ikut budaya kita yang macam-macam lah, malah cerita lah tuan-tuan ya. Saya maklum juga, walaupun kadang-kadang kita campur ramai orang. Jadi itu sebab tuan-tuan dan puan, benda-benda viral ini kadang-kadang tak semua perlu kita ikut pun. Dan yang penting, nak buat apa pun satu perkara, pastikan kita menjaga sensitif masyarakat kita. Ini kadang-kadang ada orang macam-macam lah nak cerita ni. Kejap lagi lah tuan-tuan jika ada soalan. Wallahu a'lam. Tapi itulah masyarakat kita ni kan, bila mana dia tengok satu benda baru je nampak macam seronok, nampak macam best. Betul lah. Background muzik latar tu seronok pula bunyinya. Memang dia akan ikut. Dia tak kisah pun daripada mana asal usulnya, apa sebenarnya pergerakan tersebut, apa sebenarnya intipati daripada perkara yang dilakukan itu. Dia tak selidik dulu, dia buat dulu, seronok dulu, bila mana ditegur baru terperanjat. Dia kata alamak tak boleh buat rupanya. Macam mana nasi sudah pun menjadi bubur. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tuan, siapa di sana? Saya Haji Tukinon bin Muhammad Saleh, Pedai Johor. Oh, Tuan Haji Tukinon. Khabar Haji?
Solat. Terbaik lah Ustaz. Ini panel pun orang Johor ni, pemanggil pun Johor ni. Silakan. Silakan Pak Haji. Orang Johor. Okey, persoalannya kita pendekkan lah ya. Ni, kita selalu dengar lah cerita berkenaan kongsi, tak kongsi. Saya pun tak faham macam mana yang dikatakan ni Ustaz. Macam mana Haji? Kopi? Tak. Ialah kongsi dan tak kongsi. Kalau kongsi itu baiklah. Kalau tak kongsi tak baiklah kan Ustaz ya? Betul. Jadi selalu keluar. Kalau benda tu baik, diviralkan, adalah baik. Tapi kalau benda tu tak baik, diviralkan, maknanya nak kongsi ke tidak Ustaz? Pasal apa? Kita selalu dengar, mana yang baik kita ikutlah, yang tak baik kita buat apa tak ikut Ustaz kan? Betul. Jadi minta pencerahan bagi Ustaz, supaya kita berdapat panduan. Hidup kita dia betul lah, jangan ke jalan yang salah. Itu sajalah. Soalannya pagi ni ada. Terbaik Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Haji Tokenon dari Skudai, Johor. Katanya nak kongsi ke tak kongsi. Saya pagi-pagi terdengar kopi. Nak kopi ke tak kopi. Kongsi ke tak kongsi. Kena minum kejap lagi. Itulah dia kata. Nak bayarkan mestilah benda baik. Tapi kalau benda tak baik tu, tapi kita rasa macam dalam video itu macam ada sedikit manfaat, tapi yang lebihnya adalah mudarat. Nak kongsi ke tak kongsi? Silakan. Itulah soalan yang sangat bagus tuan-tuan dan puan ya. Bila mana kita kadang rasa macam nak kongsi ke tak tuan-tuan ya, ni nak share ke tak lah dalam bahasa Facebooknya ataupun dalam bahasa TikToknya, itulah dia kan, nak apa nama aku pun tak reti lah kan. Maknanya tuan-tuan kongsilah kan, bahasa mudah kita. Ibu ayah, tuan-tuan dan puan, kalau benda baik teruskan. Benda baik teruskan. Sebagai contoh, hari ni yang menonton Tanyalah Ustaz di FB, tekan button share, kongsikan di mana saja grup yang kita ada. Maka ini manfaatnya. Bahkan waktu yang sama tuan-tuan, kita mulakan kebaikan, orang buat kebaikan tersebut, pahalanya berpanjangan. Ini yang saya bacakan hadis di awal tadi. Pastinya tuan-tuan dan puan, dalam hadis yang lain daripada Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, maksudnya apa Nabi kata? Barang siapa yang memulakan suatu perbuatan dalam Islam, suatu sunnah yang baik, lalu diamalkan orang selepasnya, dituliskan bagi pemulanya pahala orang yang beramal dengannya, dan tidak akan berkurang daripada pahala mereka suatu pun. Dan barang siapa yang memulakan dalam Islam suatu sunnah yang buruk, iaitu perbuatan yang dusta, perbuatan yang buruk, yang tak elok, lalu diamalkan orang selepasnya, dituliskan baginya dosa sesiapa yang beramal dengannya, tanpa berkurang dengan satu dosa suatu apapun. Na'udzubillah min zalik, hadis wa Imam Muslim. Tuan-tuan dan puan, kita buat baik ni, benda-benda baik tuan-tuan tularkan sebagai contoh. Saya yakin ramai rakan-rakan kita di yang menonton pada ketika ini, menonton Tanyalah Ustaz ni, tak kira daripada mana kita berada, barangkali mungkin daripada Singapura, Brunei, Indonesia dan di mana saja di Malaysia dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, ramai di kalangan kita suka ambil keratan-keratan tazkirah Ustaz. Sekarang poin-poin dia suka ambil. Bagus tuan-tuan dan puan. Sebarkan, tularkan benda yang baik itu. Tetapi ibu ayah, tuan-tuan dan puan, kalaulah ada setengah orang yang suka memburukkan orang, yang suka melaga-lagakan orang, ini berlaku Azin ya. Kadang-kadang ada setengah orang, tuan-tuan dan puan, para penonton, dia jenis yang suka melagakan ustaz-ustaz. Ini berlaku. Bukan saja ustaz-ustaz, kadang orang awam pun begitu juga. Dia melagakan orang, bila kenyataan orang A ini kata-kata sekian, maka dia letak pula kenyataan orang B. Kemudian kalau orang A cakap macam ni, orang B cakap macam ni. Dan akhirnya dia combinekan, dia satukan, gabung, jalinkan dalam satu video dan ditularkan perkara itu. Hakikatnya, mungkin konteks yang dibawa oleh seorang itu bukan khusus kepada kenyataan tersebut, tetapi bila mana dia tularkan benda-benda yang tak baik dan akhirnya orang terikut, na'udzubillah min zalik. Itu sebab ibu ayah, tuan-tuan dan puan, kita kena berhati-hati bila mendapat satu berita yang viral ini. Saya nak kongsikan juga tuan-tuan, ada tips bagaimana kita nak menerima satu berita viral ini. Dia ada 3S, tuan-tuan dan puan. Tapi rasa kejap lagi ke atau bagaimana? Saya rasa mungkin boleh dikongsikan sekejap lagi. Sekejap lagi. Sebab saya nak buat satu selingan untuk pertanyaan. Ini soalan ni daripada saya sendirilah, sebab daripada lubuk hati saya yang paling dalam ya. Takut saya. Baik. Saya mula perasan perkara ini bermula dari tahun mungkin 2019. Saya mula perasan. Saya tak pasti adakah dia dah berlaku sebelum itu, tapi saya mula perasan pada tahun 2019 dan sampai pada hari ini masih lagi ada perbuatan-perbuatan seperti itu. Sebab apa tahu? Sebab penonton-penonton, mungkin penonton-penonton, Ustaz Azam sendiri dan saya rasa memang semua pernah melihat perkara ini. Dia nak menegur satu benda.
Dia nak menegur satu benda, mungkin dia nak menegur satu perbuatan, sipulan, dia nak menegur. Tapi dalam masa yang sama dia menegur itu, dia terlupa yang sensitivity tadi. Dia tidak menjaga aurat orang yang nak ditegur tersebut. Contohnya dia ambil video orang ini, dia nak tegur, tetapi dia menyebarkan aurat orang tersebut. Jadi mungkin itu contoh, mungkin ada kaitan-kaitan yang lain, mungkin sedikit teguran daripada Ustaz Azam berkenaan dengan nak menegur tetapi terlupa nak jaga perkara yang patut dijaga. Silakan. Baik, terima kasih Azrin ya. Tuan-tuan, puan, para penonton, kita kena faham satu perkara dalam dakwah ini. Ya, dakwah ini ada banyak cara, tuan-tuan. Ya, ada dakwah bil lisan, dakwah bil kitab, dakwah bil hal. Dakwah bil lisan ini adalah dakwah dengan kata-kata. Macam orang berceramah, kuliah, tuan-tuan pergi majlis-majlis ilmu, itu dakwah bil lisan. Ada juga dakwah bil kitab dengan menulis buku dan sebagainya. Saya pun ada tuliskan juga buku sulung, insya-Allah ya. Boleh VM tepi lah, tuan-tuan ya. Maknanya kita bil kitab. Mungkin juga ada yang bil lisan ni sebagai contoh yang catat hari ni. Majlis ilmu hari ni tanyalah ustaz ni dicatat. Ini dakwah bil kitab. Mungkin kata ustaz, saya nak cakap tak reti lah ustaz, tapi saya boleh menulis. Ya, tuan-tuan dan puan, teruskan. Ini dakwah bil kitab. Mana kita tulis nota-nota ustaz, kita beri di Facebook kita kata-kata hikmah dan sebagainya. Apa yang kita dapat dalam tanyalah ustaz, kita sebar luaskan, kita tularkan, viralkan. Maka ini satu perkara yang sangat luar biasa. Dan ada dakwah bil hal, iaitu dengan menunjukkan akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini dakwah bil hal, tuan-tuan ya, bukan dakwah buat hal. Ini lagi bahaya, tuan-tuan ya. Dakwah dengan menunjukkan akhlak yang baik. Tapi bila mana Da'i Azrin kata tadi, ya saya setuju. Kadang-kadang kita nak menegur orang, sejauh mana orang yang ditegur itu adabnya bagaimana. Itu sebab Allah Ta'ala nyata dalam Quran, Udu'uni astajib lakum. Allah Ta'ala kata Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mu'izatil hasanah. Tengok dia dah bergabung semua kan. Maknanya tuan-tuan puan, serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan bijaksana. Hikmah wal mu'izatil hasanah. Maknanya hikmah, bijaksana dan juga berita gembira. Dan waktu yang sama kita nak menegur orang, dia ada adabnya, tuan-tuan. Kita tak boleh suka-suka. Minta maaf cakap, contoh satu perkara itu tular dalam Instagram, Facebook, sebagainya. Dia memang secara umum kan. Kita mungkin boleh tegur dia, kita kenal dia secara peribadi. Kita DM dia dalam message dia, ataupun kita PM dia secara personal. Dia tak respon. Dia tak nak respon. Kita dah tegur secara personal, dia tak nak respon. Dia kata, sekata saya lah. Ini IG saya. Ini Facebook saya. Sekata apa saya nak buat? Akhirnya benda itu tular. Dia tidak berpada-pada dengan viral itu. Makanya tuan-tuan dan puan, kita tegur dia secara personal, dia tak nak dengar. Kita jumpa dia secara personal, dia tak nak dengar. Bahkan dia meneruskan lagi tular tersebut. Maka tidak salah untuk kita menegur secara nyata dalam keadaan menjaga sensitiviti dan juga tidak menyakitkan hati orang. Ini penting. Itu sebab nak menegur orang ni, tuan-tuan, dia perlukan seni. Ya, seperti pepatah Melayu kata, tarik rambut dalam tepung. Tepung tak berselerak, rambut tak putus. Maknanya perlukan seni. Itu dakwah ini, tuan-tuan, metodologi dakwah ini diperlukan seni. Dan kadang-kadang kita kena faham, tak semua orang suka kita. Kata guru saya, ya Azrin, tuan-tuan dan puan-puan penonton, lagi ramai orang suka kita, lagi ramai orang benci kita. Itu sebab hidup kat dunia ni, tuan-tuan, kita kena kata budak muda sekarang, what leg, what peace je lah kan. Yang penting mampu kita tegur. Itu sebab tuan-tuan dan puan, minta maaf cakap lah, saya setakat ni kan, saya kalau ikutkan berdakwah di media ini, saya dah 10 tahun dah, Alhamdulillah. Semula dengan da'i juga dulu, musim pertama, sampailah sekarang, Alhamdulillah kan, tanyalah ustaz dan sebagainya. Tuan-tuan, 10 tahun saya, setakat ni Alhamdulillah lah, tak ada lagi viral, Alhamdulillah. Tak ada lagi viral lah. Tapi Ustaz Azam ni dia viral dengan perkara-perkara yang baik. Amin, insya-Allah. Sebagai satu orang yang sangat-sangat memberi motivasi kepada orang. Yang penting Azrin, kita kena berdoa supaya Allah jauhkan kita daripada viral-viral yang buruk itu tadi. Betul, amin ya rabbal alamin. Baik, sebenarnya ada lagi kita nak tanya kepada Ustaz Azam berkenaan dengan sepanjang 10 tahun pengalaman di dalam dunia dakwah ini. Mungkin ada sesuatu yang pernah dia rasai berkenaan dengan viral tersebut. Ada sebenarnya. Sebentar lagi kita akan kongsikan kepada penonton. Baik, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. InsyaAllah. Baik, terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang terus setia bersama dengan kita mencatat nota-nota penting pada hari ini. Macam Ustaz Azam sebutkan sebentar tadi, mungkin ada orang yang dia ini nak bercakap, menyampaikan sesuatu, mungkin itu bukan bidang dia, tetapi dia biasanya menulis nota-nota macam di Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Dia catat, dia tulis, dia cantikkan dan dia sebarkan ke setiap
penjuru insan yang boleh membaca, maka itu satu benda yang sangat-sangat bermanfaat sebenarnya. Dan viral dan tular seperti itulah yang kita mahukan, adalah perkara-perkara yang membawa kepada kebaikan dan info-info yang baik untuk masyarakat. Baik, okey, macam kita sebutkan sebentar tadi, mungkin kita nak dengarkan 3S yang dikongsikan sebentar tadi. Sebenarnya apa 3S itu? Macam mana kita nak meneliti apa yang kita nak sebarkan dengan 3S ini? Silakan. Baik, terima kasih Azrin ya. Tadi Azrin tanya saya kan, sebelum kita berehat tadi kan, 10 tahun. 10 tahun. Saya berdakwah lebih 10 tahun dah. Baru. Ramai asatizah kita di luar sana yang berpuluh tahun mereka berdakwah hebat. Itu ustaz-ustaz kita hormat ya. Kalau saya salah tegur saya ustaz-ustazah ya. Tuan-tuan dan puan, saya 10 tahun cuma dalam penyiaran lah. Kita mula dengan da'i, bagai-bagai. Sekarang ni adalah alhamdulillah. Masuk orang dah kita okey lah kan. Alhamdulillah. Tapi 10 tahun tu maintain ya? Alhamdulillah ya. Gaya, badannya makin cara kembang gitu ya. Baik, tuan-tuan dan puan, para penonton. Memang betul. Kadang-kadang saya tak pernah lah tular yang betul-betul. Tak tahulah tuan-tuan barangkali pun tak perasan kan saya tular. Tapi pernah dulu satu ketika saya waktu tu, itu jam bujang lagi lah. Tapi orang mengutuk kita, orang menghina kita. Kadang-kadang bila kita, biasalah kan, kita di Keluar TV ni tuan-tuan, orang menonton ni manusia macam-macam. Cuma itu saya kata tadi, kita ni mungkin tuan-tuan perempuan yang menonton ni alhamdulillah orang baik-baik semua ni. Ni yang menonton ni semua bakal ahli syurga, amin. Kru-kru kita semua ni, tanyalah ustaz, ni semua bakal ahli syurga, amin, insya-Allah. Kita duduk dalam raudhah ni, taman-taman syurga. Tapi ada setengah orang memang suka menonton, mencari kesalahan orang. Dia memang cari je apa point ni. Apa dia salah ni kan? Apa yang aku nak bagi ni? Apa yang aku nak attack ni kan? Sebab tuan-tuan dan puan, apa pun viral yang berlaku, kita kena bersangka baik. Sangka baik dengan Allah. Tetapi saya nak kongsikan 3S itu sebenarnya tips menerima berita-berita viral. Maknanya kalau kita dapat maklumat-maklumat yang tular, yang viral, tak kira lah di Facebook ke, di Instagram ke, bagai-bagai. Tuan-tuan dan puan, ada 3S. Apa S yang pertama? S yang pertama, ini yang paling penting. Kalau tak ada benda ni, maka dia akan jadi hara, tuan-tuan dan puan. Apa dia, tuan-tuan dan puan? Iaitu sentiasa tenang. Sentiasa tenang. Ibu ayah, saudara yang terpuan yang dirahmati Allah, kita hidup apa-apa kat dunia pun tuan-tuan, kita kena sentiasa tenang. Kerana apa, tuan-tuan dan puan? Nabi SAW kata, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qala Nabi SAW qala, ayuhan nas alaikum bis sakinah, fa inna birra laysa bil idha'. Hadis dari Imam Bukhari, hadis sahih. Apa Nabi kata, tuan-tuan dan puan? Maksudnya daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, katanya Nabi SAW bersabda, maksudnya, wahai manusia, hendaklah kamu bertenang, kerana sesungguhnya kebaikan bukan diperoleh dengan tergesa-gesa. Maknanya kita kena bertenang. Kata biasalah, orang biasa sebut apa? Clam, apa nama tu kan? Keep clam. Keep clam kan? Iya ke? Gitulah kan. Bawa bertenang tuan-tuan. Bawa bertenang. Sentiasa tenang. Dapat satu viral ni, kita jangan, wah ini best ni, cerita menarik ni. Kita pun pop tu, tekan button share, copy paste, hantar. Hakikatnya tuan-tuan, dapat je berita tular, berita viral. Tenang dulu, tengok dulu, baca betul-betul. Ini kadang-kadang kalau ikutkan baca tu 2 minit agaknya nota tu tuan-tuan ya. Tapi baru sampai 1 minit, setengah minit dia dah post balik. Maknanya hebat je tak baca pun. Tapi dia rasa seronok kan. Bahaya tuan-tuan dan puan. Kena sentiasa tenang. Bila dah tenang tuan-tuan dan puan, S yang kedua apa dia? Saudari ibu ayah yang dirahmati Allah, semak sumber. Semak tuan-tuan dan puan. Kita semak sumber tu daripada mana? Adakah ia datang daripada badan autoriti ataupun tidak? Itu sebab saya selalu nyatakan tuan-tuan, bila kita dapat satu perkara para penonton, kita kena semak sumbernya. Kalau dapat betul ke daripada ustaz ni? Betul ke daripada jiran kita ini? Kadang-kadang oleh kerana kita tidak tabayun, kita tidak semak sumber itu, menyebabkan orang bergaduh, bercerai-berai, laki bini dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Itu sebab ibu ayah, tuan-tuan dan puan, benda viral ini sangat bahaya bila mana kita tidak menyelesaikannya dengan cara yang tenang dan juga tidak semak sumber-sumber yang kita dapat. Dan S yang terakhir, tuan-tuan dan puan, ini yang paling penting. Apa dia? Saring maklumat yang kita terima. Saring, tuan-tuan dan puan. Maknanya kalau benda itu baik, kita dah tengok sumbernya, yes, ini benda yang benar, ya, benda yang viral ini benda yang baik, benda yang betul, maka kita tularkan, tak ada masalah. Barangkali itu menjadi saham akhirat kita. Barangkali sebab itu orang buat baik, kita pun dapat pahala free, tuan-tuan dan puan, ini pahala kering, luar biasa. Tapi yang paling kita takut, kita tak saring maklumat tersebut, tuan-tuan dan puan. Akhirnya, benda yang tular itu benda fitnah, benda yang merosakkan, benda yang dusta, maka itulah menjadi
dosa kering kita. Na'udzubillah min zalik. Moga Allah lindung kita semua. Wallahu a'lam. Allah, sentiasa tenang, semak sumber dan saring. Alhamdulillah. Zaman sekarang ni nak jadi reporter, Betul. ataupun nak jadi orang yang ke depan, wartawan ataupun reporter ni, dia tak payah tunggu depan kamera. Dia sendiri ada kamera seorang satu dalam poket. Ya, telefon bimbit yang sentiasa dibawa ke mana-mana. Jadi apa pun berlaku, dia akan ambil orang bergaduh ke, orang insiden ke, semua. Dia ada satu istilah, Azrin, ya. Apa dia panggil? Terbiasa. Apa istilahnya? Everyone is a journalist. Aduh. Padahal dia tak tahu kan, kita punya lah penerbit bagai-bagai bertahun-tahun belajar bab jurnalis ni, bab BJ kan, broadcast bagai-bagai. Dia everyone is journalist. Ini kita takut. Akhirnya bukan tolong orang, dia viralkan dulu, baru dia tolong. Akhirnya na'udzubillah min zalik. Ini kita tak nak. Dia memviralkan sahaja, tolongnya tidak. Ini paling kita takut. Baik. Okey, soalan seterusnya di Facebook, tanyalah Ustaz. Katanya dari sahabat kita, Izzara Zulaikha. Assalamualaikum. Bagaimana kuasa viral sebagai sokongan? Contohnya, pemasaran sebuah perniagaan bagi melariskan kedai agar orang ramai memberi sokongan kerana memberi perkhidmatan yang sangat baik. Apakah dibolehkan menurut Islam? Terima kasih diucapkan kepada sahabat kita Izzara Zulaikha atas soalan yang ditanyakan. Viralkan kedai makan contohnya ataupun perniagaan yang layanannya bagus. Silakan. Masya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Sebenarnya ya, bila mana soalan yang baiklah pada Izzara Zulaikha ini, baguslah. Bila mana tanya soalan begini, memang ada setengah orang kadang-kadang minta maaf cakap lah kan, kedai dia tu memang bagus. Memang bagus. Tapi tak pernah tular, tuan-tuan. Kesian. Memang makanannya sedap. Ya, servisnya atau perkhidmatannya itu luar biasa. Memang orang yang menjaga di makan, yang jaga bayaran, yang sebagai pelayan ni semua memang senyum aja, masya-Allah tabarakallah kan. Memang menarik rezeki lah, magnet rezekinya luar biasa. Tetapi tuan-tuan puan, tak pernah viral, tak pernah tular. Akhirnya orang tak tahu tentang kehebatan kedai tersebut. Tetapi tuan-tuan puan, ada setengah pula yang memang gitulah. Servisnya out, tuan-tuan, dengan izin lah kan. Perkhidmatannya teruk. Kadang-kadang yang menjaga pelayan ni, ya Allah, macam payah betul lah nak senyum tu. Macam berat betul lah, kejang dah pipinya kan. Kita kan seronok senyum, tuan-tuan. Yang menonton ni senyum lah. Dapat pahala insyaAllah kan. Maknanya tuan-tuan puan memang tak senyum, tapi disebabkan dia tular, akhirnya ramai orang datang. Servis pun ke mana, rasanya pun biasa-biasa saja. Dan akhirnya dia tular, orang datang. Tapi yang paling kita takut, kadang-kadang mungkin kedai itu bagus, cuma ada certain hari yang ada masalah. Akhirnya orang tularkan, menyebabkan menutup pintu rezeki dia. Ini kita takut, tuan-tuan puan. Itu sebab tolonglah berhati-hati dalam mentularkan satu perkara. Tolonglah berpada-pada dalam kita memviralkan satu berita. Kadang-kadang kita memang betul sedap, teruskan. Saya memang suka, kadang-kadang biasalah kan, orang pergi ke IG kita, Ustaz, kami nak ajak makan. Hari itu saya ada program di Johor Bahru, ada orang ajak makan, Ustaz, kami ajak makan kedai. Mari kita usahalah untuk viralkan perkara itu. Sebab memang sedap pun. Tapi kalau tak sedap, payah juga kita nak cerita kan. Berbelah bagi. Berbelah bagi kan. Itu sebab kena berhati-hati, tuan-tuan puan. Jadi apa pun, boleh ke tak boleh? Boleh. Selagi mana yang penting kita jujur. Dan kalau betul memang masalah, kena tegurlah elok-elok kepada toki kedai itu, pemilik kedai itu. Dan waktu yang sama, kalaulah orang lain tegur, kita berusahalah untuk mengubah diri kita ke arah kebaikan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Azam yang sangat-sangat menarik ya, bila mana menceritakan tentang bagaimana kita ini nak berhati-hati ketika mana nak menerima berita, dan juga mungkin kita ini biasanya dapat satu benda yang kita perlu viralkan. Jadi viralkanlah dengan sehabis baik untuk bantuan, manfaat dan juga perkara-perkara yang membawa kepada kebaikan. Dan bagaimana pula kalau orang itu diminta untuk review sesuatu barang? Barang itu dia tak suka dan dia pun tak tahu, tetapi dia kena review dalam keadaan menipu diri dia sendiri. Jadi itu bagaimana? Mungkin itu kita akan kongsikan di TV9. Baik, senang penonton, kita berehat, kita berakhir di sini. Dah bila habis sudah. Sekejap laju kan sebab viral. Yang penting terus ke TV9. Kita berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Saya ada satu makluman untuk anda berkenaan dengan Bonanza Agrobank. Baik, jom sertai kempen deposit Bonanza Agrobank sekarang. Anda berpeluang untuk memenangi hadiah keseluruhan bernilai RM1.5 juta. Simpan bertimbun, hadiah merimbun. Layari laman sesawang Agrobank www.agrobank.com.my untuk maklumat lanjut. Kempen deposit Bonanza Agrobank. Baik, itu berkenaan dengan kempen deposit Bonanza Agrobank. Baik, sidang penonton, mari sama-sama kita teruskan perbincangan kita untuk hari ini berkenaan dengan kuasa viral biar berpada. Dah viral berpada pula. Ada dua benda di sini. Baik, sebelum kita ambil soalan di Facebook, macam saya ada sebutkan kepada penonton-penonton tadi sahabat kita Izara kata tentang memviralkan kedai makan ataupun premis ataupun perniagaan yang mempunyai layanan yang sangat bagus. Dan mungkin situasinya agak berbeza tetapi masih lagi dalam keadaan nak memviralkan sesuatu. Contohnya, saya ataupun Ustaz Azam dapat satu mesej ataupun panggilan menawarkan untuk mewar-warkan ataupun review sesuatu produk. Contohnya Ustaz Azam dapat produk makanan ataupun minuman ataupun mungkin pakaian ataupun ubat-ubatan kan. Jadi dapat orang kata boleh tak review ni kita bayar dengan sekian-sekian. Jadi mungkin kadang-kadang kita kata aku tak berkenan, aku tak berminat, apa benda ni. Jadi kita pun ambil juga dalam keadaan kita review tetapi menipu diri kita sendiri dalam keadaan kita bercakap bagus tetapi kita kata tak ada bagus ni. Menipu diri kita dan menipu orang lain. Jadi bagaimana keadaan ini? Silakan sedikit komen dari Afad Ustaz. Baik, terima kasih ya Azrin, tuan-tuan dan puan, para penonton. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tuan-tuan dan puan yang menonton daripada awal hingga pada ketika ini, saat ini tuan-tuan dan puan adalah orang yang bertuah. Kerana apa? Kita duduk dalam majlis ilmu pastinya, para malaikat bersama dengan kita dan insya-Allah bila mana kita berdoa moga-moga Allah makbulkan segala hajat dan doa kita. Amin insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan, soalan yang ditanya oleh Azrin itu tadi betul lah. Kadang-kadang memanglah saya sendiri pun Azrin, kalau di Facebook, saya di Instagram kadang banyak je. Kan kalau tuan-tuan sempat tengoklah Azam Al-Khankari kan sempat. Kan di IG saya, di Facebook saya, Twitter Azam Al-Khankari. Bila mana kadang-kadang orang inbox kita ada stand kadang produk. Tuan-tuan dan puan, saya nak kongsikan sebenarnya bila mana kita dapat apa-apa, kadang orang minta tularkan, orang untuk viralkan, untuk apa nama review dan sebagainya dengan izin. Tuan-tuan dan puan, saya nak kongsikan ada PAB. Ni pun sempat fikir tadi. Kan? PAB tuan-tuan dan puan ya. Apa dia? P yang pertama, prinsip. Kita kena ada prinsip tuan-tuan dan puan. Walaupun kadang-kadang saya sebagai contoh secara peribadi tuan-tuan dan puan, kalaulah orang minta saya review apa-apa produk di Facebook saya ke, di Twitter ke, di Instagram saya ke, untuk tularkan, untuk viralkan, saya pegang pada prinsip saya. Ada benda-benda yang saya takkan terima review tersebut. Kalau dia nak bagi, saya terima, terima kasih. Kerana kembali kepada yang A, yang kedua, apa dia? Adab tuan-tuan dan puan. Orang bagi kita terima, tetapi kalau minta untuk kita viralkan benda yang kita ada prinsip yang kita tak nak benda tersebut ataupun memang benda tersebut tidak bagus, maka kita kena pegang pada prinsip kita. Faham. Dan kalau rasa macam dia kata, macam tu tak apalah Ustaz, kami tak bagi Ustaz, ya tak ada masalah. Kenapa? Kita tidak rugi apa. Hakikatnya tuan-tuan dan puan, memang kita nak bantu, kita tegur. Saya pernah ada orang minta, kemudian dia minta Ustaz ni. Saya kata, tak baguslah, ini awak kena macam ni. Dan dia ikut apa yang kita cakap. Dan dia ikut, dan akhirnya saya terima untuk review dan sebagainya. Jadi pertama prinsip, kedua adab kita, dan terakhir tuan-tuan, yang terakhir apa dia? Paling penting kita nak apa dia? Berkat tuan-tuan dan puan. Kita nak berkat dalam apa saja amount yang kita dapat, upah yang kita dapat, ataupun hadiah yang kita dapat. Kita nak berkat tuan-tuan. Berkat ni apa? Bertambah-tambah kebaikan. Betul. Kita nak berkat. Ini kadang-kadang sanggup menipu untuk tular dalam perniagaan, sanggup menipu, hakikatnya produk tu tak bagus pun. Kan? Memang ya Allah tak bagus pun, tapi sebab dah dibayar dan sebagainya, akhirnya terpaksa cakap bagus. Hakikatnya tak bagus. So kita kena kembali kepada prinsip kita. Dan inilah tuan-tuan dan puan yang kita perlu tekankan kepada ahli masyarakat seluruhnya. Mungkin ada orang minta tu, sebab saya sangat berhati-hati bila ada setengah orang kadang minta saya bergambar dengan certain program ataupun certain projek dan sebagainya. Minta Ustaz boleh tak bergambar, pegang-pegang. Saya kata awak bagi saya ke tak? Kalau tak bagi minta maaf. Saya tak nak. Sebab pernah orang memanipulate
manipulasi kita punya gambar untuk marketing, untuk pemasaran dia. Hakikatnya kita tak terlibat pun. Dan ini banyak berlaku kepada para asatizah kita. Kadang-kadang pelaburan-pelaburan yang mengarut untuk diviralkan. Hakikatnya para asatizah kita, ustaz-ustaz kita, tok-tok guru kita tak terlibat pun. Tapi oleh kerana mereka menggunakan wajah-wajah tok-tok guru kita hebat-hebat ini, jadi akan membina sikoh, membina kepercayaan orang sekeliling. Convince. Yes. Apa nama? Convince. Convince. Tak kerti nak sebut kan. Jadi maknanya menerima kepercayaan orang sebab kerana tengok, ustaz tu pun join, so kita pun kena join. Hakikatnya menipu. Ustaz tu memang tu sebab saya setakat ni saya tak pernah berlaku lah kat saya. Tapi ramai asatizah kita, tok-tok guru kita berlaku dan saya kata report polis. Report polis. Dan kita kena berhati-hati dalam perkara ini tuan-tuan, kerana kita berada di zaman fitnah. Na'udzubillah min zalik. Wallahu a'lam. Berada dalam zaman fitnah yang sangat-sangat dahsyat. Baik. Itu satu nasihat dari Al-Fadil Ustaz Azam untuk kita yang mungkin ada terlibat dalam mewar-warkan ataupun review sesuatu produk ataupun perniagaan. Baik. Soalan di Facebook. Kita lihat dari Pak Suli Romli. Kata Pak Suli, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Viral biar berpada. Adakah perlu menyembunyikan identiti seseorang di media sosial semata-mata tidak ingin menonjol dan merasa malu dengan tujuan mencari ilmu semata-mata dan bukan mencari populariti? Dan apakah pandangan Islam dalam hal ini? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Suli Romli atas soalan yang ditanyakan. Nak viralkan sesuatu benda baik tetapi dia menyembunyikan diri dia kerana takut dengan populariti. Sedikit kongsi. Allahumma selamat. Baik, terima kasih ya Izrin, tuan-tuan dan puan, para penonton. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, tuan-tuan dan puan, suka sebelum saya menjawab soalan itu, kadang-kadang memang ada setengah orang dia suka tak nak orang kenal dia. Ya, kadang-kadang memang tak nak orang kenal sebab mungkin dia bukan somebody, mungkin dia menggunakan nama pena dan ramai penulis begitu. Ya, kita suka membaca tulisan dia, hakikatnya kita tak kenal pun siapa beliau. Ustaz, buku yang baru nak keluar tu nama penanya apa? Tak, memang Azad Kankari. Boleh tengok di FB saya lah ya. Azad Kankari. Itu memang Azad Kankari sebab kita ni dalam bidang agama sebagai contoh, kita kena membina kepercayaan orang. Itu sebab kita kena membawa muka kita lah. Nanti tiba-tiba minta maaf cakap lah kan. Cerita bab-bab tapi pakai topeng. Orang pun, siapa dia ni? Jadi saya sama je. Siapa yang kenal saya tuan-tuan, saya dekat kaca TV begini, kat luar pun begini jugalah kan. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan, bila mana ada setengah orang memang dia tak nak orang kenal dia. Ustaz, saya tak nak lah ustaz, popular nanti susahlah hidup saya bagai-bagai. Tuan-tuan dan puan, kalaulah perkara itu tidak memerlukan populariti. Sebagai contoh, hanya memerlukan bakat kita menulis. Faham. Ataupun orang hanya sekadar menggunakan nakkan nota-nota kita saja, maka boleh kita menggunakan nama pena sebagainya. Yang penting tuan-tuan dan puan, Nabi SAW kata apa? An Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi Muhammad SAW qala wa inna ahabba al-a'mali ila Allah ma dama wa inna qalla. Hadis Bukhari dan Muslim. Apa Nabi kata? Sesungguhnya amalan yang paling Allah sukai adalah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Hadis Bukhari dan Muslim. Maknanya tuan-tuan dan puan, kita kena buat amalan itu walaupun sikit tapi istiqamah, walaupun orang tak kenal kita. Maknanya tuan-tuan dan puan, memang ada orang begitu kan, dia buka FB bukan untuk cerita diri dia pun. Azrin, para penonton sekadar untuk dia join dalam untuk dia sertai, mungkin dia like, tanyalah Ustaz TV3, memang tak suka orang kenal dia. Ya, tak ada masalah. Itu adalah hak peribadi. Cumanya tuan-tuan dan puan, kalaulah kita menggunakan, minta maaf cakap, ini ada dipanggil fake account ya. Fake account ni tuan-tuan menggunakan muka orang lain dan sebagainya, akhirnya menyebabkan menipu orang, kemudian sebagai, minta maaf cakap dengan izin tuan-tuan, cyber trooper ya. Cyber trooper dia apa bahasa Melayunya? Maknanya bawang rangers lah. Kan? Kerjanya mengutuk orang tapi tidak menggunakan diri dia sendiri. Ini orang yang, minta maaf cakap, orang yang tak beranilah tuan-tuan ya. Itu sebab kalaulah kita nak buat apa-apa, biarlah kita menjadi diri kita. Tetapi kalaulah sekadar yang kita nak menuntut ilmu, tak nak orang kenal, benda baik-baik je, lek-lek je, benda yang manja-manja je, tak ada masalah. Tetapi kalaulah benda nak mengutuk orang bagai-bagai, ni banyak orang begini, dia buat fake account palsu, kemudian dia kecam orang, dia serang orang tu dalam ni, serang orang dalam tu. Hakikatnya orang tak kenal pun siapa dia, dia muka orang. Dan bila muka orang lain, kita takut menjadi fitnah pula pada orang tu. Itu sebab sangat berhati-hati tuan-tuan dalam perkara ini. Yang penting kita jaga diri kita, insya-Allah
Apa pun tuan-tuan, tengok pada hati kita. Kalau hati kita baik, kita buat apa pun, Allah akan dikirakan sebagai amal soleh, insya-Allah. Tak kiralah nak kenal ke tak kenal ke, itu masing-masing. Wallahu a'lam. Terima kasih. Bahang suasana perbincangan tentang viral biar berpada ni, sebenarnya saya rasa penonton-penonton rasa macam alamak, dia kata janganlah habis lagi. Habis ke? Belum lagi. Baik, tetapi kita nak berehat seketika dululah ya. Kita nak beruang untuk kita reda-redakan keadaan. Kita akan kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, insya-Allah. Hari ini semua orang nak jadi yang pertama. Tak salah nak jadi pertama dan memang baik jadi orang yang pertama di dalam perkara-perkara kebaikan, tetapi yang kita risau jadi pertama dalam perkara yang tidak baik, menyebarkan benda yang tak baik dan sentiasa menjadi yang pertama dalam menyebarkan aib di media sosial ini. Satu benda yang sangat-sangat ditakuti. Baik. Bila sebut tentang memviralkan satu perkara yang baik, mungkin hari ini kita ada terdengar ataupun kita sudah pun tahu tentang satu benda yang memang kita dah cakna berkenaan dengan kehebatan teknologi bersesuaian dengan IR 4.0, dan hari ini pun sudah pun kita dah berkembang dengan TVET ya, iaitu berkenaan dengan teknologi vocational dan juga pendidikan berkenaan dengan teknologi ini. Sudah pastinya kita nak dekatkan kehidupan kita dengan teknologi. Jadi apa salahnya kalau kita viralkan berkenaan dengan teknologi? Contohnya berkenaan dengan kecerdasan teknologi yang berkaitan dengan AI, yang mana khususnya untuk pertanian dan juga untuk cara-cara pertanian di alam moden ini, contohnya membaja, meracun dan juga menyemai benih menggunakan drone. Ya, drone ni ada orang panggil, dia kata burung besi, anak burung besi, dia kata drone. Itu panggilan lah, tapi biasanya kita sebut dengan drone. Jadi mungkin boleh kita minta sikitlah pandangan ataupun komen dari Ustaz memviralkan perkara-perkara yang sangat bermanfaat khususnya dalam teknologi yang semakin berkembang ini. Silakan. Terima kasih Azrin, tuan-tuan dan puan, para penonton. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, bila mana bicara bab teknologi, Azrin, para penonton, sebenarnya teknologi adalah satu rahmat dan satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Teknologi ini, tuan-tuan dan puan, sebenarnya ulama mengatakan apa? Teknologi, internet sebagainya, dia ibarat seperti pisau. Apa maknanya? Kalaulah dia baik, maka baiklah dia untuk mengupas buah, mengupas bawang dan sebagainya. Tetapi kalaulah dia buruk, teruk, maka pisau itu boleh mencederakan, bahupun mungkin boleh membunuh dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Itulah teknologi. Makna teknologi yang ada ini pastinya untuk memudahkan urusan. Dan tahniahlah kepada mereka yang mencipta AI itu, bila mana menggunakan teknologi, menanam pokok, menggunakan drone, baja dan sebagainya. Ini satu teknologi yang pastinya membantu orang-orang yang dalam keadaan susah ataupun memudahkan urusan para petani. Dan ini saya rasa satu benda yang sangat luar biasa dan perlu diwar-warkan dan perlu diviralkan. Tapi kadang-kadang benda macam ni orang kurang nak viral, tuan-tuan. Orang kurang nak viral. Itu sebab, tuan-tuan dan puan, kita mudahkan urusan orang. Nabi SAW menyatakan dalam satu hadis, Nabi kata, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man yassara ala mu'sir yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Apa maknanya hadis riwayat Imam Muslim? Nabi kata daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Nabi SAW bersabda, maksudnya sesiapa yang menyenangkan orang yang susah, Allah SWT akan menyenangkannya di dunia dan di akhirat. Hadis Imam Muslim. Maknanya, tuan-tuan dan puan, orang yang mencipta drone itu, orang yang mencipta teknologi AI itu dan sebagainya, dia memudahkan urusan para petani. Dia memudahkan urusan orang yang mencari rezeki dengan bertani, bercocok tanam dan sebagainya, mencari hasil bumi. Maka, tuan-tuan dan puan, orang itu juga dikira sebagai pahala. Orang yang memudahkan urusan orang, Allah Ta'ala, Nabi kata akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Jadi benda baik ini, tuan-tuan, ini yang patut kita viralkan. Bukannya benda-benda yang tidak membantu kita, benda-benda yang merosakkan dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan, bila mana wujud
wujudnya teknologi seperti ini. Tahniahlah kepada mereka yang mengusahakan perkara ini kan, kepada para petani semua, tahniah. Manfaatkan semampunya, insya-Allah. Moga-moga Allah memberikan kebaikan dan mentularkan ini sebagai amal soleh dan pencen kubur kita. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Itu dia. Teknologi juga harus diviralkan. Dalam dunia teknologi, memviralkan teknologi yang sangat-sangat bagus, manfaat untuk semua. Baik. Okey, soalan di Facebook dari sahabat kita, Fidah Haziz katanya, Assalamualaikum, saya ingin bertanya, apakah yang patut kita buat apabila kita menegur secara elok di komen Facebook berkenaan perkongsian yang berapu-rapu? Berapu-rapu ni, dia kata. Bila kita tegur, mereka akan kata kita ni tak relax langsung, kan? Lepas tu akan tetap backup orang yang share video tersebut, kata perkongsian tersebut hanya sekadar hiburan lah, dia kata. Jazakallah. Terima kasih kepada sahabat kita Fidah Haziz atas soalan yang ditanyakan. Iya juga, kadang-kadang kita menegur tetapi kita pula yang disalahkan balik, padahal teguran situ sudah pun betul. Silakan Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Terima kasih kepada yang bertanya, Fidah Haziz. Alhamdulillah. Allahumma salli Muhammad. Baik. Sebenarnya ya, bila di akhir zaman ini, minta maaf cakap tuan-tuan ya, bila berada di akhir zaman ini, ramai orang yang memang dah hilang sifat malunya. Itu sebab Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, Nabi kata, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi Muhammad SAW qala, al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah. Hadis Imam Ahmad dan Tirmizi. Ini Nabi kata. Maknanya apa tuan-tuan? Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW bersabda, malu adalah sebahagian daripada iman, dan iman adalah di syurga. Subhanallah. Kalaulah kita nak ke syurga, kita kena ada sifat malu ini, sifat haya ini kena ada. Kadang-kadang orang sekarang ni, minta maaf cakap, suka membuatkan perkongsian yang mengapu lah, seperti kata yang ditanya tadi kan, buat perkongsian mengapu, buat konten yang mengok-ngarut, minta maaf cakap, dan akhirnya melakukan perkara yang boleh mengundang kepada dosa, boleh mengundang kepada orang melakukan kejahatan, dan akhirnya dia kata, alah kita buat je ini untuk hiburan je, suka je dari kelima ni, hidup ataupun dengan menegak dunia. Kemudian bila kita marah pula, dia kata, alah dengki lah tu, nak numpang populariti kita lah tu. Ini berlaku tuan-tuan puan. Minta maaf cakap saudari ibu ayah, bila mana berlaku perkara ini, tolonglah ingatkan anak-anak kita, ingatkan menantu anak-anak kita, cucu cicit kita. Saya cukup risau tuan-tuan puan, dunia sekarang ini anak-anak memang terdedah dengan laman sosial, terdedah dengan lensa, terdedah dengan internet dan sebagainya. Cumanya dalam internet itu tuan-tuan, sejauh mana dia mencari kebaikan ataupun mencari keburukan. Kalau dah mencari keburukan, melakukan benda yang mengaibkan diri, melakukan benda yang merapu dan sebagainya, bila ditegur tak nak menerima teguran orang, maka inilah sifat malunya telah hilang. Itu sebab ibu ayah tuan-tuan puan, mungkin di kalangan kita pernah tular benda-benda yang salah sebagai contoh, ataupun mungkin kita pernah melakukan benda-benda yang melanggar perintah Allah, dalam keadaan benda tular dah berpanjangan terus sampai memang susah nak padam dah kan, dah viral dah. Apa tindakan kita tuan-tuan puan? Saya nak kongsikan ada 3 TMB. TMB. Apakah dia tuan-tuan puan? Saya tak tahulah, boleh teruskan ke ataupun saya kata ada soalan lain seterusnya. Bagi saya boleh kita teruskan. Boleh TMB. teruskan ya. Kita kena ikut kata moderator lah. Kalau dia suruh berhenti, saya berhenti tuan-tuan. Kan? Jadi dari ibu ayah tuan-tuan puan, TMB. Apa itu TMB? Jika kita pernah, na'udzubillah min zalik kan, mungkin di kalangan kita pernah tular, pernah viral benda yang mengaibkan, benda yang merosakkan. Itu sebab tuan-tuan puan, Nabi SAW menyatakan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, maksudnya hadis daripada Imam Bukhari, hadis sahih. Nabi kata apa tuan-tuan puan? Maksudnya, seorang hamba apabila dia bercakap tentang satu perkataan yang dia sendiri tidak selidikinya akan kebenarannya, maka dia akan tergelincir ke dalam neraka yang jauhnya adalah sejauh arah timur dan barat. Hadis Imam Bukhari, hadis sahih. Na'udzubillah min zalik. Itu sebab ibu ayah tuan-tuan puan, kita ni nak buat satu perkara kena tengok diri kita. Kadang-kadang mungkinlah ustaz, saya ni manusia ustaz, kadang-kadang terlepas. Ya, betul, kadang-kadang kita terlepas viral benda-benda yang merosakkan, benda-benda yang dusta, benda-benda fitnah, benda-benda yang tidak mendatangkan manfaat. Makanya tuan-tuan puan, saya nak kongsikan ada 3 kaedah kita bagaimana untuk kita
berusaha ke arah kebaikan. TMB, T yang pertama tuan-tuan yang paling penting, apa dia? Taubat. Taubatlah tuan-tuan dan puan. Saya cakap untuk diri saya, taubatlah. Kita mohon ampun dengan Allah SWT dengan beristighfar. Hari-hari kita kena istighfar, tuan-tuan, mohon ampun dengan Allah. Mungkin kita pernah melakukan dosa zaman kita dulu. Mungkin tidak tular dalam internet, tetapi barangkali tular di peringkat kampung, barangkali tular di peringkat organisasi, barangkali tular di peringkat komuniti, barangkali tular di peringkat taman dan sebagainya. Bila mana viral perkara yang merosakkan, kita pernah membawa mulut, membawa cerita yang bukan-bukan, na'udzubillah min zalik, maka tuan-tuan bertaubatlah. Mohon ampun dengan Allah. Selagi mana tuan-tuan matahari belum terbit arah barat, selagi mana nyawa belum sampai halkum, pintu taubat masih terbuka. Istighfarlah tuan-tuan dan puan. Astaghfirullahalazim. Mohon ampun dengan Allah. Ini kaedah taubat kita tuan-tuan dan puan. Yang kedua, yang kedua apa dia tuan-tuan? Mohon maaf. Mohon maaf. Dengan Allah barangkali selesai. Tapi bagaimana dengan orang yang pernah kita tularkan itu? Orang yang pernah kita viralkan itu mungkin menyinggung perasaan dia, keluarga dia, menyebabkan dia laki bini bergaduh. Ini berlaku. Itu sebab tuan-tuan dan puan, mohon maaf. Paling kurang tak dapat jumpa orang itu, kita buatlah kenyataan umum tuan-tuan dan puan, bagi tahu secara umum bahawa kita telah melakukan kesilapan dalam memviralkan satu berita, maka saya dengan rendah diri mohon maaf. Tuan-tuan, kita kena mohon maaf. Ini penting sesedari. Dan B yang terakhir tuan-tuan dan puan, apa dia? Betulkan perkara yang salah itu. Mana betulkan perkara yang salah itu? Maknanya kita kena, orang kata ni gentle lah tuan-tuan, kan? Kita kena beranilah. Kalau benda tu salah, nyatakan kesalahan kita. Mohon maaf banyak-banyak dan kita nyatakan kesalahan kita. Jangan kita berdolak dalih dan akhirnya menyebabkan benda yang viral itu terus viral. Na'udzubillah min zalik. Takut inilah akan menjadi pencen kubur kita. Na'udzubillah min zalik. Kita takut pencen kubur. Kalau pahala, alhamdulillah, wakaf pahala. Kita takut menjadi wakaf dosa. Moga-moga Allah lindungi kita semua. Dan kalau mungkin pernah tular viral benda-benda yang bukan-bukan, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Baik. Juga ini satu kesinambungan daripada perbincangan kita. Yakni soalan dari Sal Rasid Cikci juga di Facebook. Yang katanya, Assalamualaikum. Bagaimana kuasa viral dilihat dari sudut positif, mampu menyalurkan mesej secara berkesan, sekaligus membolehkan usaha memberi bantuan dapat dilakukan secara pantas, namun setiap viral perlu dikaji selidik terlebih dahulu akan kesahihannya. Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada sahabat kita Sal Rasid Cikci atas soalan yang ditanyakan. Tapi Ustaz, boleh tak kita jadikan soalan ini sebagai kesimpulan kita juga? Dan saya nak tambah sikitlah. Zaman hari ini mungkin kita lihat perniagaan sudah pun ada akaun Facebook, ada akaun TikTok, yang mana daripada perniagaan itu mereka nak memperkenalkan perniagaan mereka, adanya video-video pendek yang mereka buat. Dan juga sebagai pengamal media dan juga mereka yang bergiat aktif di YouTube ataupun digelar sebagai YouTubers, ya, dengan izin YouTubers, yang mana mereka juga menyajikan konten-konten ataupun intipati ataupun isi-isi ataupun benda yang nak diviralkan, ditularkan ataupun sebagai isi kandungan dalam akaun media sosial mereka. Jadi mungkin selitkan juga nasihat kepada mereka, setiap kali nak buat apa-apa konten, pastikan ianya tidak menyalahi apa yang sepatutnya kita ikut dari sudut pandang agama. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Azrin, tuan-tuan dan puan para penonton. Alhamdulillah, Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih kepada bertanya Sarah Cikci, ya, puan yang bertanya. Tuan-tuan dan puan, betul. Asbab daripada viral, asbab daripada tular inilah barangkali tuan-tuan dan puan, orang yang susah di hujung kampung kita, disebabkan tular maka banyak bantuan yang sampai kepada dia. Tidak mustahil juga tuan-tuan dan puan pernah berlaku bila mana dia hidup dalam keadaan susah, tetapi bila mana orang mentularkan kehidupan dia yang berada di rumah yang usang dan sebagainya, ramai orang yang menghantar bantuan dan akhirnya menyenangkan kehidupan dia dan dia meneruskan kehidupan yang baru. Itu sebab tuan-tuan dan puan para penonton, bila mana tempat yang betul, landasan yang betul, viral itu akan memberikan kebaikan kepada kita. Tetapi kalaulah landasan yang salah, mana mungkin tuan-tuan dan puan viral itu dapat menyelamatkan kita. Na'udzubillah min zalik. Samalah juga kepada mereka yang membuat konten ataupun mereka influencer, orang yang berpengaruh, yang public figure dan bagai-bagai yang berada di laman sosial pada ketika ini. Saya merayu dengan rendah diri, biarlah kita melaksanakan konten kita, pengisian kita di laman sosial, pengisian yang memberi manfaat
kepada masyarakat seluruhnya. Tuan-tuan dan puan, antara saya suka tekankan apa dia? Hidup biar bermanfaat, jangan menyusahkan orang. Seperti mana saya nyatakan dalam satu hadis diriwayatkan daripada An Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man dalla ala khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Hadis Imam Muslim. Apa maknanya? Daripada Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu katanya Nabi SAW bersabda, maksudnya sesiapa yang menunjukkan kepada kebaikan ia mendapat ganjaran pahala seumpama pahala orang yang mengikutinya. Hadis Imam Muslim. Maknanya tuan-tuan dan puan, kita viralkan kebaikan, kita viralkan benda-benda yang manfaat, insya-Allah orang ikut, pahala itu terus menjadi pahala kering kita. Wallahu a'lam. Moga bermanfaat. Saya suka istilah pahala kering tu. Baik, Ustaz, sedikit doa ringkas Ustaz, silakan untuk penutup kita. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, ghafurur rahim. Na'udzubillahi min alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, Tuhan kami, kasihlah kedua ibu ayah kami seperti mana mereka masa kami satu kami kecil, ya Allah. Jika ada di antara kami ibu dan ayah yang telah pergi buat selamanya, tempatkanlah mereka bersama orang soleh dan soleh di syurga abadi, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami berkumpul pada pagi yang penuh barakah ini semata-mata kerana Engkau, ya Allah. Berikanlah kekuatan untuk kami terus menuntut ilmu-Mu, ya Allah. Berikanlah kami ilmu-ilmu yang bermanfaat. Moga kami dapat memanfaatkan ilmu ini, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, peliharilah kami, anak-anak cucu cicit kami, keturunan kami daripada fitnah dunia, ya Allah. Jauhkan kami, anak-anak cucu cicit kami daripada fitnah dajjal dan fitnah akhir zaman, ya Allah. Moga-moga benda yang viral dalam hidup kami ini benda-benda yang baik, ya Allah. Jauhkan kami daripada perkara-perkara viral yang merosakkan kehidupan dan keturunan kami, ya Allah. Panjangkanlah umur kami dengan iman dan Islam dan tidak menyusahkan keturunan kami, ya Allah. Mewahkanlah rezeki kami dengan berkat, ya Allah. Makbulkan doa kami ini, ya Allah. Kami merintih bermohon kepadamu, ya Allah. Berikan kami ilmu yang bermanfaat dan berikan kebaikan kepada semua. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, Tuhan kami, jika ada di antara kami yang mempunyai hajat, makbulkan semua hajat kami, ya Allah. Jika ada di antara kami ini dalam kesusahan, mudahkan urusan kami, ya Allah. Jika ada di antara kami yang sedang sakit, berikan kesehatan yang baik kepada kami seluruhnya, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين آمين رب العالمين. Moga bermanfaat insya-Allah. Minta maaf segala kekurangan saya insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih. Alhamdulillah. Wallahu a'lam.